Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cunkeh Channel. Hari ini kita bertemu lagi dalam slot meremang. Akak nak ucapkan terima kasih kepada korang kerana sentiasa memberi support pada channel ni. Dalam kesempatan ni, akak nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada muslimin muslimat semua. Hari ini akak nak ceritakan satu kisah yang telah dikongsikan oleh salah seorang subscriber. Akak ambil kesempatan ni juga untuk ucapkan terima kasih kepada subscriber tersebut. Kisah hari ini mengenai pengalaman seram yang dialami oleh seorang kelasi kapal. Jadi, korang kena stay dengan akak untuk tahu kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni dialami pada tahun 1970-an. Tapi sebelum tu korang, akak nak bagi tahu, kisah ni disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi, tiada kesahihan terhadap kisah ni. Kita ambil kisah ni sebagai satu hiburan dan satu pengetahuan untuk kita. Kisah ni dialami oleh seorang pemuda yang dikenali sebagai Malik. Malik ni dia bekerja sebagai kelasi kapal dagang. Malik ni dia dah bekerja sebagai kelasi kapal ni hampir 7 tahun. Jadi banyaklah negara-negara yang dia dah melawat tau. Sama ada negara Eropah, negara-negara Asia. Jadi dia pun dah rasa seronok dengan pekerjaan ni. Akak bagi gambaran macam mana keadaan bidang kerja dia tahu. Malik ni dia bersama dengan kelasi-kelasi lain dan bersama dengan kapal ni, dia akan pergi ke satu negara untuk menghantar barang tau. Di mana di Malaysia, Malik dan kelasi-kelasi lain ni akan memuatkan barang dari Malaysia bawa ke negara-negara destinasi. Kemudian dari negara-negara destinasi dia akan bawa balik barangan tu. Itulah istilah perdagangan. Pada suatu hari, sewaktu dia dan rakan-rakannya berlayar dari Australia, dia akan singgah ke satu negara di Asia Tenggara tau. Jadi akak tak beritahu apa nama negara tu. Jadi dia pun akan tiba ke negara tu lebih kurang 2 hari lagi. Jadi Malik dengan kelasi-kelasi kapal lain ni pun buatlah kata tugas-tugas dia untuk sampai, untuk tiba ke negara yang akak maksudkan ni, destinasi dia yang seterusnya. Tapi sebelum tu akak nak maklumkan juga proses untuk menurunkan barang dan untuk muat naikkan barang tu semula ke kapal tu ambil masa paling-paling lama pun dalam 14 hari, 2 minggu korang. Jadi, banyaklah masa untuk kelasi-kelasi kapal ni singgah di negara destinasi tu, sama ada untuk bersia-sia ataupun mereka nak turun untuk pergi rehat-rehatkan badan, untuk mereka dapatkan cenderahati-cenderahati yang mereka nak bawa balik ke Malaysia, ataupun mereka nak jadikan cenderahati kata satu tanda yang mereka pernah datang ke negara tersebut. Jadi peluang tu mereka ambil untuk singgah ke bandar yang terdekat di negara tersebut tau. Jadi untuk Malik dan kelasi-kelasi ni, dia dah sampai ke negara yang akak tak sebutkan ni. Bila sampai ke negara tersebut, macam biasalah yang akak cakap tadi kan, ambil masa lebih kurang 2 minggu untuk tugas untuk proses menurunkan dan memuatkan balik barang-barang tu tau.
Jadi Malik bersama dengan klasi-klasi yang dah siap tugas dia. Tak termasuk dengan klasi-klasi yang memang ditugaskan di kapal itulah, telah turun daripada kapal pergi menuju ke satu bandar yang terdekat. Dekat sana mereka akan berehat di satu penginapan, sama ada hotel, motel ataupun homestay, lebih kurang macam tu. Masa tu dia dapatkan hotel, dia stay kat hotel tu, dia bersia-sia dekat kawasan bandar tersebut. Satu hari tu dia pergi untuk sarapan pagi tau, di kawasan berdekatan je dengan hotel tu. Jadi masa Malik ni sedang bersarapan pagi, tiba-tiba Malik nampak satu kekecohan di kejauhan dia. Dia nampak satu kekecohan berlaku. Jadi dia mengabaikan kekecohan tu sebab dia rasakan dia orang luar. Jadi dia tak perlu campur dalam masalah penduduk setempat tu tau. Jadi dia buat tak tahu. Sementara tu sedang dia makan, salah seorang daripada rakan kelasi dia yang pergi bersia-sia berlari menuju ke arah dia, dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi kawan dia cakap, Malik, kau kena cepat Malik, kau kena tolong Ali Malik, kau kena tolong Ali. Yang Malik tengah makan ni macam terkejut tau. Dah kenapa dengan Ali, cakap. Ali kena belasah Lik, Ali kena belasah, kau kena pergi selamatkan Ali Lik. Macam tu. Jadi Malik ni pun bergegas-gegas lah pergi bayar makanan tersebut. Sementara kawan-kawan dia apa semua bersiap-siap lah nak pergi menuju kepada kekecohan yang disangkakan kekecohan penduduk setempat tau. Rupanya kawan dia sendiri yang telah dibelasah teruk oleh penduduk dekat situ tau. Masa dia pergi tu, dia tengok keadaan samsing-samsing. Kenapa akak cakap samsing-samsing? Sebab ditulis kat situ, nampak sangat ketara mereka ni terdiri daripada samsing-samsing melalui pemakaian mereka, melalui senjata yang mereka gunakan, melalui teknik kekerasan yang mereka gunakan tau. Jadi Malik tengok ni, alamak, kita dah berdepan dengan samsing ni. Macam tu Malik bagi tahu kawan dia kan. Jadi kawan dia kata, macam mana ni Lik, macam mana ni kita nak settle ni. Jadi Malik ni, dia ada basic silat. Malik dia pandai menggunakan senjata dan dia ada seni mempertahankan diri yang sangat mahir tau. Jadi Malik ambil pengalaman dia, makna Malik gunakan pengetahuan dia untuk berdepan dengan samsing tersebut. Malik masuk bersama dengan kawan-kawan dia, cuba untuk mempertahankan 3 sahabat dia yang dah dibelasah oleh samsing-samsing tersebut. Masa pergelutan tu, Malik mengarahkan 2 orang sahabat dia untuk pergi ke hotel, dapatkan barang-barang pakaian dia apa semua, balik ke kapal. Jadi masa tu jugalah Malik membisikkan kepada kawan-kawan yang lain, korang bersurai sedikit demi sedikit. Maksudnya korang berpecah sikit-sikit, korang kena bersurai balik juga ke kapal. Jadi yang mana dengar bisikan Malik tu, dia pun dengar cakap Malik. Malik ni sebenarnya ketua kelasi. Mereka sangat menghormati Malik tau. Jadi Malik ni dalam keadaan cemas macam tu, cuba untuk berhadapan dengan samsing-samsing tu, sampailah Malik mengeluarkan suara yang dia nak bertemu dengan ketua samsing. Kebetulan ketua samsing tu memang dah ada berdekatan dengan Malik. Malik tak, dia bukan nak tahu itu ketua samsing ke, itu tak ke, apa ke. Yang dia tahu memang main redah je. Jadi ketua samsing tu menyahut, dia jawab, aku ketua samsing kat sini, macam tu. Jadi Malik ni pun cakap, kita bincang elok-elok, kita buat cara elok, berdamai macam tu. Malik kan jenis orang yang baik macam tu kan, orang yang tak nak pada pergaduhan ni. Bila ketua samsing tu dengar, ketua samsing tu pun setujulah. Mereka tak adalah sampai duduk nak berbincang, masih lagi berdiri dalam keadaan yang cemas macam tu. Kalau kau nak selamat keluar daripada tempat ni, kau kena bayar pada kami duit perlindungan. Macam tu. Memang sah kan. Kalau minta duit perlindungan ni, memang samsing lah. Jadi Malik ni, dia tak rasa pun yang dia tu nak bagi duit tu pada samsing-samsing ni. Kenapa pula? Dia susah payah kerja, dia nak kena pula bagi duit tu pada samsing tu. Lagipun, permintaan samsing tu tinggi sangat. Tak mampu dia untuk berikan duit sebanyak tu pada samsing tu. Jadi Malik cakap tak, dia tak akan penuhi permintaan samsing tu. Tanpa berfikir panjang, samsing tu selak kemeja dia tau. Dia pakai kemeja, dia selak kemeja, dia keluarkan satu keris pendek. Kecil je, pendek je kerisnya. Dia keluarkan keris pendek tu, dia cuba untuk menghunuskan kepada Malik. Benda tu berlaku secepat kilat tau. Jadi Malik ni,
Dia pandai tau menempis berlawan dengan senjata semua, dia pandai kan. Jadi dia pun mengelak, dia mempertahankan diri dia. Mereka pun apa lagi bergelut. Sementara tu Malik menjerit pada kawan-kawan dia, korang yang mana ada kat belakang tu, korang bergegas ke kapal. Macam tu, sambil menjerit, sambil bergelut apa semua. Dalam keadaan kritikal macam tu, keadaan cemas macam tu, Malik dia masih lagi boleh menempis tikaman, cubaan untuk menikam dia. Sampailah dia telah mempertahankan diri dia, menempis tu. Tempisan dia tu telah menyebabkan keris tersebut menikam tuan dia sendiri tau. Maksudnya macam seolah-olah macam gambaran dia macam Malik tu yang menyebabkan tikaman tu. Tapi sebenarnya tikaman tu daripada pemilik keris tu sendiri, ketua Samsing tu sendiri tau. Dia tertikam diri dia sendiri sebenarnya. Tapi ialah asbab daripada Malik yang menolak pada tangan Samsing tu juga. Jadi Malik dia je kebingungan. Yelah, kalau kita macam ibarat macam membunuh orang, apa kita rasa? Aku bunuh ke? Aku tak bunuh ke? Macam kelang kabut, macam tak tahu nak cakap apa, macam rasa takut. Semua adalah, semua perasaan ada. Malik pun ambil kesempatan tu semasa ketua Samsing tu menggelupur kat situ. Malik melarikan diri. Dia melarikan diri, entah laluan macam mana. Dia ajak kawan-kawan dia lari. Sampailah dia jumpa satu teksi. Lepas tu dia naik teksi dengan kawan-kawan dia tu. Dia pun balik terus ke kapal. Dia tak cakap banyak dah. Dalam kepala dia, dia fikir, apa aku buat ni? Dia rasa bersalah tau. Dia rasa banyak rasa lah Yang pada kita, kalau kita tertikam orang, apa kita rasa. Sebenarnya Malik pun dah cedera sebenarnya. Dia tercedera di bahagian lengan dia. Dia tak perasan pun masa dia bergelut. Dia dah berlumuran darah tau. Masa dia naik teksi tu, pemandu teksi tu, dia dah biasa dengan situasi macam ni. Perkara macam ni dah memang selalu berlaku. Banyaklah kelasi-kelasi kapal daripada kapal-kapal lain memang dah lalui perkara macam ni. Dan Samsing tu memang itulah kerja dia, untuk mendapatkan duit dengan senang. Dia memang akan memeras ugut pada kelasi-kelasi kapal, pada pelancong-pelancong. Itulah kerja dia. Jadi pemandu teksi ni, dia cuba beri bantuan kepada Malik ni dengan memberi, ada first aid lah orang kata kan, maknanya kain dan ubat dalam dia punya dashboard bagi dekat Malik ni. Malik ni pun balut diri dia sendiri sebab dia duduk kat bahagian depan kan. Di masa tu lah pemandu teksi tu mengingatkan kepada Malik dengan kawan-kawan dia ni berkali-kali, hati-hati dengan kawasan ni. Hati-hati bila datang kawasan ni. Kalau boleh, dah jadi macam ni, duduk je kat kapal macam tu. Sebab dia dah macam dah biasa kan. Jadi Malik kata, Okey bang, terima kasih nasihatkan saya bang, macam tu. Jadi Malik ni pun bila dah sampai kat kapal, pergi masuk ke kapal, dia dengan kawan-kawan dia yang memang dah ada kat kapal tu, cuba untuk merawat diri masing-masing tau. Kau rawat aku rawat kau, aku rawat diri aku sendiri, macam tu lah. Jadi Malik dia kira tau kawan-kawan dia tengok kelasi-kelasi yang lain, dia kira tak cukup 3 orang. Mana pula pergi kawan-kawan dia 3 orang ni? Apa yang dia nak buat? Kerisauan dia mula membuak-buak tau. Sebab dia kena pastikan kelasi-kelasi tu selamat. Dia kan ketua. Dia tunggu sampai petang. Betul-betul sayup petang tau. Barulah 3 orang dia, rakan dia yang tercicir ni datang dalam keadaan cedera. Jadi Malik pun cakap, ada pun korang, sampai pun korang, lega aku rasa macam tu. Jadi mereka ni pun cakap, Lek, aku dah kena kejar teruk Lek dengan Samsing tu Lek. Nasib baik aku ada idea macam mana nak melepaskan diri Lek. Aku rasa jomlah kita masuk dalam kapal. Jadi mereka ni pun dalam keadaan keletihan sangat-sangat. Mereka berada di kapal tu berbincang tau, apa nak buat kan. Jadi Malik ni dia menunjukkan kerisauan pada diri dia, pada wajah dia. Dia rasa macam dia tu dah bunuh orang tau. Jadi dia bagi tahu pada kawan baik dia Aman, dia bagi tahu pada kawan baik dia, Man, aku rasa kan aku ni dah bunuh orang dah, Man. Aman ni dia cuba untuk mengamankan nama Aman, untuk mengamankan Malik ni. Jadi dia bagi tahu Malik, kau jangan risau lah Lik. Kau jangan risau lah. Aku pun nampak tadi ketua Samsing tu. Aku tengok kan, bukan kau yang nak tikam dia tau. Dah keadaan terdesak macam tu. Lagipun tikaman tu dari tangan dia sendiri juga. Kau jangan risau lah, Man. Kau rasa dia buat report polis tak? Benda ni dah melibatkan cedera parah tau. Takkanlah dia buat report polis. Jawab Aman. Sebab apa tau?
Sebab dia orang tu pun penjenayah juga. Ada tentu apa yang dia orang buat tu jenayah. Kalau dia orang report dekat polis, dia orang sendiri pun akan alami masalah tau. Aku rasa dia orang takkan report. Kau jangan risau lah. Kau ni risau sangat lah. Aku rasa kan Malik, untuk tempoh masa lagi 2 hari kita nak bertolak ke Malaysia ni, aku rasa kita stay kat kapal lah. Kita tak payah turun daripada kapal. Dia kau bagi tahu dekat kelasi-kelasi lain, semua kawan-kawan kita, semua rakan-rakan kita ni, kita stay dulu rehat dekat kapal ni. Jadi mendengar cadangan daripada kawan dia Aman ni, Malik ni dia rasa sedikit rasa selesa, sedikit rasa tenang. Dan dia bagi tahu kepada seluruh kelasi-kelasi dalam kapal tu supaya stay je, jangan keluar ke mana-mana. Keadaan ni memang tak mengizinkan untuk siapa-siapa pun turun ke daratan buat masa ni. Jadi seperti yang Kak cakap tadi, lagi 2 hari kan nak balik ke Malaysia. Jadi tempohnya telah sampai. Jadi kapal tu lepas pada dah muat barang-barang daripada negara tersebut, kapal tu pun bergerak untuk balik ke Malaysia. Jadi masa tu kan Malik rasa macam mana tau? Dia rasa Alhamdulillah, syukur. Dia rasa dah selamat. Dia rasa dia tak akan ditangkap polis ke, dia tak akan diekori ke, sebabnya dia dah meninggalkan daratan tu jauh tau. Tapi sayang sebenarnya perasaan Malik tu sebenarnya satu perasaan yang sementara je. Kenapa Kak cakap sementara? Mereka bertolak pada siang hari. Bila tiba waktu malam, kat sini berlakulah sesuatu yang misteri pada Malik. Bila tiba waktu malam, Malik ni dia rasa letih tau. Dia rasa penat walaupun dah 2 hari rehat dalam kapal tu kan. Kecederaan dia menyebabkan badan dia tu jadi lesu. Jadi dia nak tidur awal. Dia tak nak bersembang-sembang pun tak nak. Dia nak tidur awal. Dia masuk, dia tidur awal. Dia sorang-sorang je lah tidur awal masa tu sementara. Yang lain-lain memang ambil angin lagi kat luar kan. Jadi masa dia tidur tu, Malik bermimpi yang bukan-bukan. Malik bermimpi dia berada di satu pasar tau. Pasar, dia tengah orang kata cuba untuk membeli belah. Macam tu lah kan. Dia duduk tengok-tengok, telik-telik barang, nak beli cenderhati lah kononnya dalam mimpi dia tu. Masa tu, dia nampak dari kejauhan tu, sayup kejauhan tu, ada seorang lelaki yang merenung ke arah dia. Lelaki tersebut cuba untuk berlari ke arah dia. Korang bayangkanlah, korang tak kenal pun dengan lelaki tu, korang tak tahu pun siapa lelaki tu, tiba-tiba pula nak kejar dia kan. Jadi Malik ni pun dia buka langkah 1000 dalam mimpi dia tu. Dia larilah daripada lelaki tersebut. Tapi dia tengok, bila dia toleh ke belakang, dia tengok lelaki tu memang beria betul kejar dia. Memang beria kejar dia, seolah-olah macam dia tu buat salah besar tau dekat lelaki tu tau. Masa dia duk toleh tu, dia nampak lelaki tu selak baju kemeja tu, cuba untuk keluarkan keris daripada pinggang lelaki tu. Masa tu lah dia fikir, alamak, ini macam lelaki yang aku tikam tu. Dia rasakan yang dia tikam lelaki tu. Jadi lelaki ni nak apa dengan aku ni? Dalam tertanya-tanya tu, walaupun dalam mimpi kan, ketakutan dia tetap juga lari meredah pada pasar tu, apa semua, lintang pukang tak kisahlah, panjat apa ke, redah apa ke, tak kisah. Sampailah dia terjatuh di satu sudut tau. Terjatuh di satu sudut, terkena kepada sesuatu, gedebuk. Macam tu. Masa tu baju dia terlekat pada satu benda tajam, objek tajam, lebih kurang macam paku, terlekat. Dia cuba juga serik, sebabnya lelaki yang cuba kejar dia tu masih lagi mengejar dia dan semakin dekat. Dia cuba untuk melarikan diri. Dia tarik baju dia, dia bangun, dia cuba juga untuk melarikan diri. Sementara tu dia merasakan ada sapaan pada bahu dia yang menyebut, Lek, kau ni kenapa Lek? Macam tu. Malik, kau bangun Malik, kau bangun. Macam tu. Di masa tu, dia macam dalam keadaan yang letih, termamai-mamai macam tu kan. Dia tersedar, dia buka mata dia perlahan, dia tengok, ini macam dalam kapal aku dah. Lepas tu dia tengok lagi semula, oh ini kawan-kawan aku. Lepas tu dia geleng-gelengkan kepala dia macam keletihan tau, mengantuk sangat apa semua. Malik, kau kenapa Malik? Tanya Ali. Kan ada kawan dia nama Ali tadi, kawan baik dia. Kawan baik dia sebenarnya Ali dan Aman. Kebetulan kan nama dia lebih kurang kan. Jadi tanya Ali, kau kenapa Lek? Kenapa kau tiba-tiba pula macam ni? Jadi Malik ni dia meraba-raba bahagian baju dia yang dirasakan terkena paku, terkena benda tajam tadi tau. Bila dia pegang, dia tengok, memang baju dia koyak korang. Lepas tu
Dia rasakan badan dia tu penuh dengan peluh tau. Peluh seolah-olah dia baru lepas maraton. Macam tu. Baru lepas melarikan diri daripada sesuatu. Dengan dudap-dudap dia apa semua. Bila dia pegang tengok baju dia dah koyak macam tu. Ish, aku ni mimpi ke realiti ni? Aku ni mimpi ke betul ni? Macam tu. Dia duk sebut macam tu. Kawan dia lagi pelik kebingungan lah. Kau kenapa Malik? Realiti, mimpi, realiti, mimpi. Kau dah kenapa? Jadi Malik cakap tak apalah, aku dah penat. Aku penat sangat. Aku rasakan, Lik, kau ni memang betul-betul penat lah, Lik. Apa kata, kau pergi basuh muka ke? Kau tidur balik semula ke? Apalah, kau rehat lah, Lik. Daripada kau macam ni, aku tengok dengan baju kau apa dah kau buat, aku tak tahulah. Baju dah sampai koyak rabak macam ni. Jadi Malik ni kadang-kadang terbinga-binga. Yelah, betul. Okeylah, aku tidur balik. Masa tu, Malik bukakan mata dia, segarkan mata dia. Dia bacalah bacaan yang patut. Macam dia bacalah surah-surah ringkas yang patut untuk tenangkan fikiran dia tau. Okey, masa dia dah agak tenang, dia cuba untuk pergi ke tandas. Bila dia pergi ke tandas, alangkah terkejutnya dia, kelibat lelaki yang mengejar dia tu berada tau di pintu tandas tu tau. Dia nampak dengan jelas. Kelibat lelaki tu memang berada di pintu tandas tu tau. Dia pun panggil kawan dia, Man, kau sini jap. Kau sini. Lepas tu Aman pun pergi. Kau kenapa, Lik? Kata, kau nak pergi tandas, kau pergilah tandas tu kan. Kau tengok dekat tandas tu ada apa, tu Man. Cuba kau tengok, Man, dekat tandas tu ada apa. Jadi Aman pun tengok lah. Tak ada apa pun, tandas je. Kau ni penat sangat lah, Malik. Kau pergi tandas, kau balik semula, kau tidur lah. Macam tu. Jadi Malik pun pergilah ke tandas. Dia patah balik dan dia tidur. Alhamdulillah. Dengan surah-surah pendinding, dia boleh lena sampai pagi. Bila pagi, dia mula nak masuk kerja tau. Bukanlah dia mula nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Tak. Dia nak menjalani rutin dia untuk kerja dia tau. Jadi dia pergi pada kawan-kawan dia, bersama dengan kawan-kawan dia. Dia pun nak buatlah kerja-kerja dia kan. Tapi kawan dia ni menghalang. Kawan dia nampak dia letih lesu tau. Jadi kawan dia cakap, Malik, aku rasa kan hari ni kau rehat. Kau duduk kat bilik, kau rehat. Kau tak payah buat kerja ni, biar kita orang yang buat. Jadi aku tengok kau pun macam demam-demam macam tu, macam dedor-dedor kau ni. Kau baliklah, Malik. Kau tak payahlah buat kerja ni. Tak apa, kita orang ada. Kau jangan risau. Kita orang ni dah biasa buat kerja-kerja macam ni. Jadi Malik ni tak puas hati tau. Dia cakap, tak apalah, aku nak buat juga kerja aku lah. Aku dah biasa buat kerja aku. Kalau aku tak buat kerja aku ni, badan aku lagi sakit lah. Macam tu. Jadi bila Malik dah cakap macam tu, apa yang kawan-kawan dia boleh nasihatkan lagi kan? Tak apalah. Tapi engkau jangan beria sangat buat kerja. Kita orang boleh tolong kau macam tu. Jadi masa Malik ni duduk bersama dengan Aman, dengan Ali ni, Malik ni dia cuba menceritakan apa yang berlaku tau. Kau tahu tak apa yang aku alami malam tadi? Jadi kawan dia cakap, cuma kau cerita apa yang berlaku. Aku hairan juga dengan baju koyak bagai. Jadi Malik cakap lah, dia cerita apa yang dia berlaku dalam mimpi dia macam berlaku dekat luar tau. Kawan ni pun cakap, ish, salah seorang kawan dia lah, sama ada Ali atau Aman macam tu lah kan. Dia cakap, ish, takkanlah kau mimpi boleh terbawa-bawa sampai keluar mimpi. Takkanlah dalam mimpi kau baju tu koyak, tiba-tiba kat luar boleh terkoyak pula. Pelik lah aku rasa macam tu kan. Sementara salah seorang lagi kawan dia ni cakap, kau jangan main benda macam ni. Kau lupa ke? Kau tak ingat ke? Malik dah tikam ketua Samsing tu. Kau lupa ke? Kau cakap elok-elok sikit. Malik tak tikam tau ketua Samsing tu tau. Ketua Samsing tu yang tertikam diri dia sendiri. Malik cuma pertahankan diri. Masa Malik tempis tu memang terkena lah pada perut dia. Kau jangan salahkan kawan kita tau. Okey, aku tak salahkan kawan aku. Tapi aku cakap, Malik ni dah menyebabkan kecederaan kepada ketua Samsing. Kita tak tahu apa jadi kat ketua Samsing tu. Tapi kan, masa tu aku nampak tahu dengan jelas dekat pinggang ketua Samsing tu ada tangkal, kau tahu tak? Kau tengoklah, ketua Samsing tu kat leher dia pun bertangkal bagai. Aku rasa kan dia tu memang ada ilmu hitam lah. Tak apa ilmu kebal. Sebab tu lah, kau tengoklah kan. Sebab tu lah keris dia sendiri yang dihunuskan ke perut dia tau. Aku rasa kalau keris lain mungkin tak lepas kot. Dah lah, kau ni banyak mulut lah. Kau banyak cakap lah. Aku tak rasa macam tu lah. Tapi kan Malik, ni kawan dia yang tadi yang cakap pasal ilmu hitam ni. Dia cakap, tapi kan Malik, kau kena dengar juga cakap aku. Aku rasakan bila kau turun kat darat nanti, kau kena jumpa ustaz, kau kena jumpa orang yang mahir tau. Aku rasa kan, memang aku yakin lah, aku rasa ketua Samsing tu ada ilmu hitam lah. Manalah tahu kot benda tu mengekori engkau ke, macam mana ke.
Jadi Malik ni nak dengar yang ni ke? Nak dengar yang ni? Nak dengar yang ni ke? Nak dengar yang ni? Tak apalah korang. Terima kasihlah korang dah bagi pendapat korang ni pun. Aku tengoklah macam mana aku fikirkan balik lah macam tu. Dia kebingungan, buntu dengan mimpi dia. Jadi dia bekerja sampailah tiba semula malam. Keesokan hari tu kapal mereka ni dah menghampiri darat. Maknanya malam tu, esok tu dia rangka sampai ke darat. Jadi Malik ni dia rasa macam sedikit gembira dalam hati dia. Sebab mungkin lah mimpi dia sekali tu je. Tapi malangnya bagi dia, bila dia tidur pada malam kedua dari hari kejadian tu, dia masih didatangi mimpi yang menakutkan tau. Apa mimpi dia kali ni? Kali ni, dia bermimpi dia seorang je duduk dekat satu hotel, menyewa kat hotel tu, termenung, tengok-tengok dekat luar hotel tu. Masa dia termenung tu dalam mimpi dia nampak tau Ketua Samsing tu memerhatikan dia daripada bahagian bawah hotel. Korang bayangkan, bila Ketua Samsing tu terpacak kat situ, masih dalam situasi sama, cuba selak baju kemeja dia untuk keluarkan keris untuk kejar Malik ni. Jadi Malik ni pun tergesa-gesa sumbat-sumbat barang dia. Lepas tu dia pun cuba larikan diri. Untuk elakkan daripada bertembung dengan Ketua Samsing ni, Malik gunakan alternatif jalan tangga tau. Dia menuruni tangga supaya tak terserempak dengan Ketua Samsing ni. Jadi Ketua Samsing ni nampak Malik terus mengejar Malik. Dia berlari dengan barang dia tu sampai ke satu pantai tau. Di tepi pantai tu dia dalam keadaan keletihan. Bila dia letih, dia bersandar pada satu pokok kelapa. Masa bersandar tu, tangan dia memegang pasir. Dia tak tahu nak buat apa, dia pegang pasir semua. Yelah dalam keadaan tak keruan macam tu kan. Dia nampak tau Ketua Samsing tu terkam kat dia. Cepat betul Ketua Samsing ni tahu kedudukan dia tau. Ketua Samsing tu terkam pada dia dengan memegang keris tu tau. Jadi Malik ni pun bertarung lah dengan Ketua Samsing tu. Dia mempertahankanlah diri dia sebab dia tak ada senjata. Ketua Samsing tu pegang senjata. Jadi apa yang dia boleh buat, dia pun cuba mempertahankan diri dia. Cedera juga korang. Kena juga dia tikaman dekat bahagian bahu. Tak silap akak ditulis kat bahagian bahu. Lepas tu masa Malik terkena tikaman pada bahagian bahu, dia menjerit, "Ya Allah, sakit!" Macam tu dia menjerit kan. Lepas tu dia cuba untuk melawan lagi badan dia. Masa tu jugalah dia dengar seseorang mengejutkan dia. Lek, Malik, kau kenapa Malik? Bangun Malik. Ya Allah, apa ni Malik? Malik, kau kenapa ni Malik? Jadi dia pun terkejut. Kali ni dia terkejut. Dia buka mata, dia tengok kawan-kawan dia. Dia pun istighfar, Astaghfirullahalazim, aku mimpi lagi ke? Jadi kawan-kawan dia cakap, "Ya Malik, kau mimpi lagi. Tapi kali ni mimpi kau teruk. Bahu kau luka Lek." Macam tu. Jadi masa tu Malik pun pegang pada bahu dia. Yelah, bahu aku luka lah. Lepas tu dia terasa ada pasir tau pada tangan dia. Pelik kan? Dia mimpi je, tapi tangan dia berpasir. Kawan-kawan dia tegur, "Mana kau dapat pasir ni Malik?" Tangan kau berpasir lah. Sementara tu kaki dia yang orang kata bertarung dengan lelaki tu kan, berlawan dengan pasir kan, pun berpasir. Jadi Malik cakap, aku dah tak tahu nak cakap apa. Aku tak rasakan yang ni mimpi. Aku tak rasakan yang aku ni sebenarnya bermimpi tau. Aku rasa memang betul lah cakap kau. Aku ni memang dah kena ikut dengan benda lah. Aku rasa aku dah rasa macam tak senang duduk lah. Jadi Malik, aku nasihatkan kau turun ke darat esok. Kau balik, kau cuba dapatkan bantuan daripada siapa-siapa yang mahir pasal benda ni. Jadi Malik pun cuba untuk bertenang pada malam tersebut. Dia bersama-sama dengan kawan dia berjaga tau. Berjaga demi untuk tidak bermimpi. Jadi dia berjaga Alhamdulillah sampai esok pagi. Memang penat lah weh bila dah berjaga ni. Dah lah cedera, lepas tu bermimpi 2 hari berturut-turut. Lepas tu badan jadi lesu, jadi penat dalam keadaan lesu macam tu. Malik tetap meneruskan perjalanan dia untuk balik ke kampung dia. Jadi dalam fikiran dia, dia cuma rasakan apa sebenarnya yang dah berlaku pada diri dia. Apa sebenarnya musibah yang nak datang pada diri dia tau. Jadi selepas dia bertemu kawan-kawan dia apa semua, kawan-kawan dia nasihatkan dia, kalau apa-apa hal kau bagi tahu macam tu. Jadi Malik ni pun meneruskan perjalanan dia. Dia naik satu bas yang menuju ke kampung dia. Macam biasalah, bas yang biasa dia naik. Dia naik bas tu, sementara dalam bas tu
Dia teroyak-hayang macam mengantuk, macam dengan keadaan dia tu macam tu kan. Jadi dia kata kat pemandu bas tu, bang boleh tak cepat sikit, saya tak tahan lah. Dia sebenarnya tak tahan mengantuk, tak tahan sakit, tak tahan letih tau. Jadi brother tu cakap, macam biasalah, bawa bas ni kena sabar lah dek, macam tu kan. Okey lah bang, macam tu kan, kadang melaluk macam tu. Okey lah bang. Jadi bila sampai bas tu betul-betul dekat jalan besar kawasan rumah dia ni, Malik rasa bersyukur, Alhamdulillah. Dalam keadaan letih tu, Malik turun daripada bas. Dia pun pergi ke rumah dia lah, menuju ke rumah dia, bagi salam, bertemu dengan umi dia, dengan ayah dia. Kebetulan ada pada masa tu. Terkejutlah umi dia, apa dah jadi kat anak dia ni. Teruk sangat keadaannya, lembik sangat, longlai sangat, lesu sangat. Jadi umi dia cepat-cepat ambil barang tu, cepat-cepat bawa anak dia naik ke rumah. Umi dia bagi tahu dekat Malik ni, Malik dah kenapa? Malik tak sihat ke? Malik penat ke? Jadi Malik pun jawab, Umi, saya nak rehat dulu lah Umi. Malik rasa betul-betul penat lah kali ni. Ya pergi rehat macam tu kan. Jadi petang tu Malik rehat lah. Rehat macam biasa. Lepas tu bila dah sampai senja, dia bangun, dia solat macam biasa. Itulah kelebihan Malik. Malik ni satu kelebihan dia, dia mengutamakan agama dia tau. Dia akan dahulukan solat. Azan je, dia akan cari tempat untuk solat. Dia akan solat. Dia nak solat. Sebab itulah dia dihormati oleh kawan-kawan dia. Sebab dia sangat berpegang kepada agama dia, kepada solat ni. Dia sangat jaga tau. Jadi Malik pun dah maghrib kan. Dia pergi ambil semayang, dia pun semayang apa semua. Lepas tu dia bagi tahu lagi dekat umi dia, Umi, Malik nak rehat lagi lah Umi. Malik rasa belum betul-betul sihat lah Umi. Jadi umi dia kesian kan. Jadi umi dia pun cakap pergilah rehat. Bila Malik rehat kan, dah sampai lebih kurang pukul 11 malam, Malik terlena tau. Masa Malik terlena tu, Malik telah didatangi lagi mimpi yang menakutkan lagi. Mimpi lelaki tu datang untuk cuba bunuh Malik lagi, cuba tikam Malik lagi, cuba bergelut dengan Malik. Kali ni lelaki tu bersifat sangat kasar. Sebelum dia nak tikam Malik ni, dia angkat Malik tu, dia hempas-hempaskan dekat dinding rumah tau. Macam tu lah lebih kurang, pada dinding, pada satu objek ni. Sampai kan Malik tak sedar pun sebenarnya badan dia dah menghempap dinding rumah dia sampai pecah tau, dinding rumah dia. Jadi masa tu umi dengan ayah Malik ni dengar bunyi bising macam tu, dia terkejut. Dia pergi ke bilik dia, Astaghfirullahalazim, ya Allah bang, kenapa dengan anak kita ni bang, kenapa dengan anak kita ni bang. Berselerak korang bilik Malik ni, seolah-olah Malik ni bergelut dengan seseorang. Tapi Malik seorang je. Itu yang umi dia terkejut sangat. Sementara tu bahu dia yang memang dah luka tu mengeluarkan darah semula tau. Jadi umi dia terkejut bila tengok Malik ni berlumuran darah yang keluar balik semula. Seolah-olah tempat luka dia tu dicederakan semula tau. Jadi umi dia nak cuba dapatkan anak dia ni, cuba untuk kata sedarkan anak dia ni kan. Memang anak dia dah bersedar kan. Lepas tu Malik ni cakap, Umi, saya dah tak tahan Umi. Saya betul-betul dah tak tahan Umi. Tolonglah saya Umi. Ayah, tolonglah saya ayah. Macam tu kan. Jadi Umi dia cakap, esok kamu kena ceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang dah berlaku, apa yang kamu dah buat. Jadi Malik ditemani oleh Umi dan ayah dia pada malam tu. Alhamdulillah, dia tak diganggu lagi lepas tu. Untuk malam tu dia boleh lena dengan penjagaan ayah dan umi dia tau. Alhamdulillah, dia rasa sedikit lega sampai esok paginya kan. Dia pun ceritakanlah kepada ayah dan umi dia apa yang berlaku. Jadi ayah ni cakap, Malik, kamu ni sebenarnya dah bunuh orang kan Malik? Malik cakap, tak ayah, saya tak bunuh, saya tak buat, saya memang tak bunuh. Orang tu sendiri yang tertikam diri dia. Cumanya tangan saya ni menempis keris dia, tu yang tertikam pada dia. Jadi Malik beriria mempertahankan diri. Tapi ayah rasa kan macam ada yang tak kena ni dengan perkara ni, kejadian ni. Macam ni lah. Apa kata, jap lagi kita pergi rumah Pak Long kau. Pak Long kamu ni, dia ada pengalaman untuk perkara-perkara macam ni. Kamu kan tahu kan, Pak Long kamu tu guru silat. Kamu pun memang pesilat. Jadi kamu pun memang rapat dengan Pak Long kamu kan. Lagi pula Pak Long kamu tu tinggi pengetahuan agama dia, tinggi dia punya kebolehan untuk mengobati orang. Alah, senang cakap lah, kamu pun tahu kan ramai orang pergi berubat dengan dia. Jomlah kita pergi bersiap-siap, tak payah tunggu lama, tak payah tunggu malam apa semua. Kita bersiap, kita jumpa Pak Long. Jadi hari tu jugalah Malik, umi dia dengan ayah dia ni pergi jumpa Pak Long.
Sampai kat rumah Pak Long bagi salam macam biasa apa semua-semua. Diorang pun berbincang tentang perkara ni. Ceritakan apa yang berlaku kepada Pak Long. Jadi Pak Long cakap macam ni lah. Malam ni kau bawa Malik ni jumpa aku. Jumpa aku, datang kat rumah ni. Kita akan cuba untuk selesaikan masalah ni. Kalau tak selesai pun kita akan cubalah macam mana nak atasi masalah ni. Jadi bila dah berbincang macam tu, Malik pun cakap, terima kasih Pak Long. Pak Long, terima kasih Pak Long. Kalau boleh Pak Long tolonglah saya Pak Long. Saya ni pun dah letih sangat dah Pak Long. Jadi Pak Long dia nampak mengesian sangat lah dekat Malik ni. Umi dia pun sampai dah mengalir air mata dah. Tak tahan nak tengok anak dia macam ni kan. Jadi diorang pun balik semula. Beransur balik semula. Lepas tu seperti yang dijanjikan, dia kena datang balik selepas maghrib. Bila selepas maghrib tu, malam tu juga, dia datang balik semula rumah Pak Long. Terkejutlah dia Malik ni. Tengok Pak Long ni pasal apa Pak Long dia pakai macam pendekar pula, dengan orang kata macam kain merah macam tu. Pakai kain merah, berpakaian macam pendekar, tenganga. Jadi dia ni nak pergi berubat, nak pergi orang kata menyelesaikan masalah dia ni, masalah teruk ni. Tapi Pak Long ni berpakaian pula macam pendekar pula macam tu. Apa ni Pak Long? Pak Long kata nak tolong saya, macam tu. Jadi Pak Long ni pun cakap, aku nak tolong lah ni. Kau pergi duduk diam-diam dalam rumah. Pak Long ni bagi tahu pada Umi dan ayah Malik ni supaya ikut Malik ni, bawa Malik pergi ke tengah rumah, macam tu. Pergi duduk kat tengah rumah. Kalau korang ada nampak apa-apa yang mencurigakan, mengejutkan, korang tengok aja. Korang jangan nak menyahut, jangan nak terkejut, jangan apa kan. Kalau boleh janganlah nak merumitkan lagi keadaan apa semua kan. Korang istighfar, ingat Allah. Korang bacalah ayat-ayat yang korang ingat, korang stay kat sana. Macam tu. Jadi Pak Long ni pun, dia pun buka langkah tau. Dia kan pesilat. Dia buka langkah. Pertama sekali, dia akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang bersesuaian dengan masalah Malik tu. Dia bacakan ayat Al-Quran tersebut. Lepas tu dia bacakan ayat-ayat pendinding apa semua. Tiba-tiba keadaan di sekeliling rumah menjadi seperti sejuk lain macam. Jadi macam sejuk dingin yang lain macam, dengan angin yang bertiup tu meremangkan bulu roma diorang. Makanya ibu Malik dengan ayah Malik, terutamanya ibu Malik ni, dah rasa pelik, dah rasa hairan, dah rasa macam meremang tau. Jadi diorang stay kat situ membacakan. Memang automatik lah mulut tu akan membacakan apa yang dia boleh baca masa tu kan. Jadi Pak Long ni pun bagi tahu dekat Malik, Malik, kau pergi buka pintu tu Malik. Kau buka pintu rumah tu Malik, sekarang juga. Jadi Malik ni pun, alah takkan saya Pak Long, suruh ayah lah, macam tu. Jadi kau ni kan pesilat juga kan, takkanlah disebabkan ni kau jadi pengecut pula. Kau pergi sekarang, Jadi Malik bangun, dia pergi bukakan pintu. Masa dia buka pintu, terkejut dia, terlepas pintu dia. Masa tu dia nampak Pak Long. Itulah lelaki yang saya nampak dalam mimpi saya. Sebiji Pak Long, memang betul Pak Long. Itulah benda duk Pak Long gitu apa semua. Pak Long cakap, sudah kamu pergi duduk kat sana, macam tu. Jadi Malik pun beransur pergi duduk dekat Umi dia apa semua. Lepas tu Pak Long pun cakap, ini dah bukan lelaki dah, ini makhluk lembaga dah, ini dah syaitan, dah iblis dah ni. Ini dia memang betul-betul dah nak mengganggu kamu ni, nak mengganggu kehidupan kamu ni, macam tu kan. Jadi Pak Long masa tu dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, masa tu kan. Lepas tu dia bacakan sesuatu, kemudian dia pun menamparkan pada lantai tu. Dia tampar lantai tu. Masa dia tampar lantai tu, lembaga tu berdiri tercegat, seolah-olah dikunci, tak boleh nak bergerak dekat papan tu, dekat tempat dia berdiri tau. Dia terkunci kat situ, tak boleh nak buat apa. Masa tu lah Pak Long ambil kesempatan untuk bercakap dengan lembaga tu tau. Pak Long tanya, dari mana kamu datang? Dari mana kamu datang? Kenapa kamu ekori Malik? Dia cakap macam tu. Jadi lembaga tu pun cakap, dia balas sebalik semula, aku datang dari jauh. Aku datang membalas dendam. Gitu, balas dendam. Lepas tu Pak Long ni dah dengar cerita daripada Malik. Apa yang Malik dah buat pada kamu sampai kamu berdendam macam ni? Lelaki tu dah bunuh tuan aku. Lelaki tu dah cederakan tuan aku, kemudian bunuh tuan aku. Sekarang aku tak tahu nak tuju kat mana. Aku datang untuk menuntut bela atas kematian tuan aku. Masa itulah Malik baru dapat tahu bahawa Ketua Samsing tu dah pun mati. Jadi Pak Long tanya pada lembaga tu, boleh aku tahu, adakah tuan kamu itu beragama Islam?
lembaga tu gelengkan kepala. Maknanya bukan kan. Jadi Pak Long pun cakap, kejadian tu aku dah dengar. Aku dah tahu apa yang berlaku. Bukan dia yang bunuh tuan kamu. Tuan kamu yang bunuh diri dia. Jadi lembaga tu menjadi marah tau. Bukan. Lelaki itu yang bunuh tuan aku. Aku datang menuntut bela. Ke tepi. Lembaga tu marah lah kan. Lepas tu masa dalam keadaan macam tu, kaki dia kan terpaku kat situ, dah dikunci kat situ. Lembaga tu pun membacakan mentera dia dalam bahasa apa, entah dia baca. Orang pun tak faham bahasa apa dia baca. Tak tahulah apa, tak berbunyi bahasa Melayu langsung. Jadi mentera tu dibacakan. Pak Long dah tahu dah, ni mesti nak lepaskan diri ni. Jadi Pak Long dah sediakan payung sebelum hujan tau. Jadi masa tu Pak Long nampak macam dia dah boleh bergerak. Bila lembaga tu dah boleh bergerak, automatik lah Pak Long pun capai tombak. Ada satu tombak yang ada betul-betul berdekatan dengan Pak Long tu. Dia ambil tombak yang melekat kat dinding tu, dia tarik. Dia pun ambil peluang tu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil memacakkan tombak tu pada bahagian belakang lembaga tu tau. Maknanya lembaga tu tak sempatlah nak bergerak lagi kan. Dia dah pacakkan tombak tu, tikam pada bahagian belakang lembaga tu. Lembaga tu menjerit kesakitan tau. Menjerit kesakitan yang Kak tak dapat bayangkan macam mana. Lepas tu lembaga tu pun meraung-raung, lari pergi bersama dengan tombak tu. Makna menghilangkan dirilah bersama dengan tombak tu. Lepas tu kan Pak Long dengan diorang ni nampak tu tombak tu jatuh. Maknanya dah keluar rumah tu kan, tombak tu terjatuh. Tombak tu ada balik tau dekat luar rumah. Maknanya lembaga tu memang dah pergi dah. Dan memang dah lenyap. Jadi untuk malam tu keadaan Malik ni dah tak diganggu oleh mimpi macam tu tau. Sebab lembaga tu memang dah lari. Jadi Pak Long dia cakap pada Malik, sebenarnya Malik, Pak Long rasalah benda ni memang betul nak datang untuk bela. Pak Long rasa benda ni memang jangkakan yang kamu tu yang membunuh tuan dia. Dia marah sangat tu. Maknanya pemilik kepada lembaga ni memang mengamalkan ilmu hitam. Betul lah cakap kawan kepada Malik ni. Jadi dia teringatlah kata-kata kawan dia. Jadi bila keadaan dah jadi macam tu, apa patut saya buat Pak Long? Apa yang perlu saya buat Pak Long? Pak Long tolonglah saya. Saya dalam keadaan macam ni Pak Long, ilmu saya pun tak tahu ke mana dah. Saya memang perlu diingatkan balik apa semua kan. Jadi Pak Long kata, istighfar, selawat ke atas Nabi, ingat Allah. Dia tepuk-tepukkan belakang Malik ni kan. Kamu jangan risau. Benda tu insya-Allah dah tinggalkan kamu. Dengan izin Allah memang dah pergi. Kamu dah selamat. Kamu dah kembali kepada asal. Tapi kan macam ni lah. Kamu stay dulu rumah Pak Long untuk sehari dua ke seminggu ni ke. Kita tengok sama ada kamu diganggu atau tidak lagi. Rasanya macam dah tak dah. Tapi kamu stay lah kat sini, manalah tahu. Kot-kotlah lembaga tu datang balik. Pak Long ada untuk bantu kamu insya-Allah. Kita sama-sama ikhtiarkan macam mana. Jadi masa tu jugalah Pak Long dalam tempoh dia stay kat situ kan, Pak Long ni mengajar dengan lebih mendalam ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pendinding. Maknanya Malik ni perlu mengamalkan, mengaji Al-Quran, kena rajinkan diri tu, solat memang Malik dah solat kan, tapi orang kata solat dengan hati yang bersih macam tu. Jadi bila keadaan berlaku macam ni, akal kita akan berfikir bahawa kita minta bantuan hanya daripada Allah. Kita ingat Allah, kita minta bantuan daripada dia, mulut kita akan keluarkan, lancarkan perkataan-perkataan yang boleh membantu kita. Macam itulah menurut kata Pak Long kepada Malik. Jadi Malik dari hari ke hari dia berfikir secara positif. Kali ni dia tak nak lagi dah meneruskan pekerjaan dia menjadi kelasi kapal. Dia nak stay dekat kampung tu, buat kerja-kerja kampung je dengan kebolehan dia yang ada je. Jadi dia bagi tahu pada Pak Long dia yang dia tak nak lagi pergi meninggalkan kedua ibu bapa dia. Jadi Pak Long pun cakap lah, elok juga macam tu. Umi dengan ayah kamu tu pun bukan sihat mana pun. Eloklah kamu duduk kat sini, kamu santuni ibu bapa kamu, kamu dekatkan diri kamu dengan Allah apa semua kan. Jadi kamu pun bolehlah selalu datang dengan Pak Long ni Pak Long pun ada ilmu-ilmu silat nak ajar lagi kat kamu ni macam tu. Rupanya tok guru dia juga Pak Long ni gitu. Jadi keadaan Malik alhamdulillah dia kembali kepada biasa. Dalam tempoh seminggu lebih kurang dia duduk rumah Pak Long dia tu, tak ada berlaku apa-apa. Dan Pak Long cakap memang lembaga tu dah tinggalkan dia. Syukur alhamdulillah. Dan kisah dia pun habis setakat ni. Tapi kan kisah dia ni ada pengajaran.
Pengajaran yang disampaikan dekat sini pada kita, supaya kita ni mendekatkan diri pada Allah tau. Sebab bila keadaan kita susah atau senang, perkara yang paling baik untuk kita ingat adalah Allah. Bantuan yang paling baik untuk kita dapatkan adalah Allah. Kita boleh dapatkan daripada bantuan sekeliling, tapi keyakinan kita pada Allah. Setakat ni saja cerita daripada akak untuk korang. Apa yang baik, korang ambil lah, jadikan tauladan. Apa yang buruk, korang jadikanlah sebagai sempadan. Yang baik itu datang dari Allah, dan yang buruk itu, kekilafan itu datang dari akak. Akak minta maaf. Terima kasih korang sekali lagi dengar sampai habis. Bye. Assalamualaikum. Selamat puasa.